Cakap kat dia gitu je. Kalau you susah sangat nak buat baik ni, you jangan buat jahat. Selamat. Ini dah lah baik, tak boleh buat. Jahat kan main. Kan? Jadi itu akan menyebabkan kejahatan kita menggunung, menimbun, makin tinggi, yang akhirnya menyebabkan mudah benar nak masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi kerana itu tuan-tuan, ubah diri kita, kita dah baik dah. Ubah diri kita menjadi lebih-lebih baik. Nabi pesan pada kita tadi, jaga akhlak kita sebagai Muslim. Jangan menindas-nindas orang-orang lain. Dan wajib mempertahankan darah umat Islam, kehormatan umat Islam yang lain yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini. Dan macam mana cara nak mempertahankan? Gunakanlah apa sahaja yang kita mampu untuk buat. Cara mempertahankan maruah umat Islam, macam yang berlaku di Syria dan sebelum ini di Mesir umpamanya, maka gunakan saluran yang betul. Apa sahaja kekuatan yang kita ada, gunakan. Terpandai menulis, gunakan penulisan dalam buku-buku tulisan kita. Terpandai berceramah, gunakan ceramah-ceramah kita. Kita bagi sumbangan dalam bentuk wang ringgit, bagi sumbangan. Kita mampu turun, buat demonstrasi, buat demonstrasi. Kita tunggu je sehari dua ni. Sebab kita memang dah plan dah. Kalau filem tu tak ditarik lagi, kita akan buat demonstrasi besar-besaran di Kedutaan Amerika Syarikat. Lepas solat Jumaat 2-3 hari lagi. Tengok tindakan lagi 2-3 hari ni. Kalau masih tak ada apa-apa, biasa aja, memang siapa yang memang ada rasa perasaan sayang ke Nabi, usahakanlah untuk buat sesuatu. Jadi kerana itu tuan-tuan, yang paling penting kefahaman yang wujud dalam diri kita. Sebab apa saja yang kita nak buat, yang penting kefahaman. Walaupun kadang-kadang kita buat pun kita tak faham. Betul. Tapi lagi cantik bila buat kita faham. Bila buat kita faham apa yang kita buat. Itu lagi cantik. Tapi ada benda-benda yang kita buat, kadang-kadang kita tak faham pun. Dan benda tu akal kita seolah-olah langsung tak boleh terima. Contoh yang selalu saya beritahu dalam kerja buat haji. Banyak benda dalam haji, dalam umrah ni yang akal tak boleh terima. Yang bila dipikir apa faedah ni. Contohlah paling mudah wukuf di Arafah. Pasal apa kena wukuf? Yalah, kalau jawapan dia pasal apa kena wukuf, jawapan dia itu rukun haji. Itu jawapan mudah dia. Tapi kenapa wukuf tu? Apa hal dekat Arafah tu? Macam mana nak jawab tu? Tak boleh fikir tuan. Tak nampak jawapan dia. Nak dihuraikan tu. Ada hikmah-hikmahnya. Tapi kadang-kadang otak kita tak boleh nak terima benda tu. Wukuf ni bukan buat apa-apa, duduk diam-diam je. Masuk je waktu wukuf, Zuhur 9 Zulhijjah tu, syarat dia tuan-tuan berada di Arafah. Itu saja syarat dia. Sama ada keadaan itu macam mana, itu terpulang. Masuknya Zuhur tu, tuan-tuan tengah tidur di Arafah, wukuf. Sah wukuf. Tuan-tuan tengah borak-borak masa tu, sah wukuf. Tuan-tuan tengah makan nasi tengah hari, sah wukuf. Masuknya Zuhur di Arafah, tuan-tuan ambil air, tengah buang air, sah wukuf. Ada juga jamaah haji yang tengah masuknya waktu wukuf, tengah isap rokok, sah juga wukufnya. Allah, kan? Tolonglah tuan-tuan, dalam ihram tak payahlah isap rokok. Lemaslah tengok. Saya sampai dah tak tahu kadang-kadang apa aku nak ceramah perokok antarabangsa ni kan. Sampai ke Mekah isap rokok. Jadi tuan-tuan, sah juga walaupun tengah isap rokok tu. Sebab yang penting dia berada di Arafah saja, pada tarikh yang berkenaan, pada masa yang ditetapkan. Tapi dia fikir balik, apa hal kena wukuf ni? Kadang-kadang otak tak dapat jawapan. Pasal apa kena kutip batu di Muzdalifah? Kutip macam budak-budak.
Yang cangkung-cangkung kutip batu kan calang-calang Datuk, Tan Sri, Puan Sri, Datin Sri yang berhormat. Tak ada dah masa tu. Orang langgar macam tu je, orang langkah kat atas kepala kita je masa tu. Tak peduli lah. Kau datuk ke, berhormat ke, apa benda ke, orang langgar je. Masa tu baru terantuk, ya Allah, aku ni tak ada apa sangat rupanya. Itu hikmah tu. Kan? Kadang bergaduh tengah kutip batu. Macam budak-budak betul. Kan? Cuma dia tak buat satu untuk engkau, dua untuk aku je. Macam cerita Alibaba tu. Penyamun tu kan, cerita Nujum 4 Belalang tu. Jadi tuan-tuan, ini benda dia. Tawaf sama juga. Jadi mudah bahasanya, apa saja Allah arahkan, tak usah cerita banyak, buat je. Allah arahkan apa sahaja, jangan cakap banyak, buat saja. Kita jumpa ke, kita tak jumpa ke, hikmah pengajaran dia jalan, tak usah cerita banyak sangat. Kadang-kadang orang kita ni terlalu banyak memikir. Dia terlalu advance daripada orang lain pun ada. Tapi kadang-kadang itulah, otak dia tu kadang-kadang terlalu advance. Macam saya cerita dululah, zaman Dr. Syekh Muzaffar naik ke bulan, naik ke ISS masa tu. Ada orang tanya Ustaz, kalau saya pergi bulan, macam mana saya nak semayang di sana? Advance lah soalan tu. Orang telefon saya. Tengah malam telefon, Ustaz, inilah Datuk Syekh Muzaffar pun dah naik ke langit, ke bulan Ustaz. Kalau kita pergi bulan besok, macam mana saya nak semayang kat sana? Telefon Ustaz tengah malam. Kita pun tanya, tuan nak pergi bulan berapa hari bulan? Hati dah panas je kan? Saya kata macam ni lah, jaga semayang di bumi dulu. Kat bumi pun kau tak semayang, kau ada hati nak semayang kat bulan tu, macam mana cerita dia? Esok kalau nama abang naik, dah peruh, dah jadi rakyat Malaysia kedua pula, kita bincang dengan Jakim macam mana nak semayang kat bulan tu. Sekarang ni belum lagi kan. Kalau belum tak payah fikirlah. Dia terlalu advance sangat. Bagus, tapi belum laku, buat tenang dulu. Kau dah ramai ada package melawat bulan pula, baru boleh cerita benda tu kan. Ni tak ada lagi. Baru tengok, inilah bendera bulan aja baru. Jadi bawa bersabar dulu, selesaikan yang bendera tu dulu. Perjuangan belum selesai lagi ni kan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang otak kita ni terlalu advance. Macam jadi kes haji tahun lepas, sama juga. Cik baik saya tak kena, satu sahabat saya ustaz yang kena, saya dah cerita dah dulu. Dia bawa geng VVIP ni lah, orang besar ni, sampai depan sebelum dataran Kaabah bawah tu, dekat tepi tangga tu kan. Tunjuklah, depan ni 4 segi hitam ni Kaabah. Bagi tahulah, takut tak tahu pula Kaabah kan. Yang tu Kaabah, yang bucu tu Hajarul Aswad, yang nampak macam emas tu, itu pintu Kaabah. Selekoh sikit tu, itu Hijr Ismail. Tunjuk lah. Yang tengah pusing ni, hanya orang tengah tawaf, kejap lagi kita nak masuk dalam tu. Ustaz tu terang pelan-pelan, macam style budak tadika lah. Kita anggap yang datang tu memang tak tahu apa kan, kita terang elok-elok. Tiba-tiba seorang mencelah. Ustaz tu yang kena, saya tak kena. Ustaz tu cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, ni saya dah lama perhati dah ni. Tak siapa suruh tak tahulah. Tak apa. Lama benar dia merhatikan, dia kata. Tak boleh ke Ustaz kita bercakap soal G to G, government to government. Tinggi makam dia tu. Antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh ke Ustaz? Ustaz kata, apa benda yang G to G ni? Kerajaan ke kerajaan apa benda? Tuan Haji nak suruh buat apa ni? Tak, saya dah lama tengok ada orang tawaf ni. Kalau kita cadang buat eskalator, macam mana Ustaz? Kaabah duduk tengah, berpusing keliling. Kita masuk je, diam, pusing 7 kali keluar. Tengok kepala otak dia tu. Ustaz dah panas dalam, jantung dah menggelegak kan. Macam inilah Tuan Haji. Kalau itu cadangan Tuan Haji nak suruh buat eskalator, saya pula nak cadangkan macam inilah. Biar kerajaan Saudi pusingkan aja Kaabah tu. Tuan Haji tak payah bergerak, biar Kaabah tu yang berpusing. Cepat sikit siap je tawaf tu.
Langsung dah tak tanya soalan lepas tu kan. Panjang benar kepala otak dia tu. Daripada buat kereta, baik pusing je. Kaabah tu langsung 7 kali dia pusing lagi cepat. Kan? Kita nak menawah pun dah 1 jam lebih dah. Panjang sangat kepala otak dia tu. Tak payahlah. Kan? Saya dah lama. Apa benda yang kau fikir macam tu? Tak payah. Allah kata tawaf. Apa nak senang lagi? Dah itu aturan dia. Berasak ke, bersesak ke, bertolak ke, terkepit ke. Itulah cabaran dia. Kalau tawaf tu duduk kerah macam tunggu kayu tu, apa thrill dia? Apa seronoknya? Tak seronok tawaf. Cuma tengok muka orang nak turun tawaf, pucat lesi muka. Dah habis tawaf baru senyum sampai telinga lebar bukan main. Pasal apa tu? Ada juga asbab dia tu. Ada sahabat saya profesor daripada UiTM Shah Alam. 2 tahun lepas dia pergi haji dengan kami. Dia cerita A to Z semua rahsia-rahsia di Kaabah. Menangis-nangis cerita pada kami. Dia kata cuba Ustaz tengok orang yang nak turun pergi tawaf. Sebelum dia tawaf muka pucat lesi Ustaz. Nak menegur orang pun Allah kan. Orang tegur sikit menjawab lebih kurang. Takut benar nak tawaf tu Ustaz. Tapi lepas dia dah siap tawaf tu Ustaz tengok muka dia. Senyum, ceria, makan es krim sambil menyanyi. Balik tawaf tu. Pasal apa jadi macam tu? Pasal apa? Dia bahaskan dari sudut saintifik. Sebab dia kata bila kita tawaf rapat-rapat, bertolak-tolak, berasak-rasak macam tu, kita punya hormon dalam badan ataupun cas dalam badan kita ni jadi stabil. Bergesel kan? Bergesel lelaki ke perempuan ke, kita bergesel-gesel kat dalam tu, belaga-laga rapat-rapat ni, dia punya cas satu dengan lain tu, dia akan menstabilkan balik kita punya hormon dalam badan. Sebab itu bila tengok orang lepas tawaf mesti senyum, ceria daripada sebelum dia tawaf. Itu sebab tu. Kemudian dibahas juga kenapa mengirikan kan. Kalau itu soalan dia tak apalah. Kan dia angkat tangan Ustaz, pasal apa kita mengirikan Kaabah? Tak apalah. Ini bagi cadangan suruh buat eskalator pula. Agak-agaklah cadangan tu kan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang otak kita terlalu advance sangat. Jadi sebab itu tuan-tuan, balik pada cerita hadis kita tadi, Nabi kata tiap-tiap orang Muslim mesti ada connecting, mesti ada link dengan Muslim yang lain. Sebab itu dalam dunia yang serba canggih, dalam dunia yang serba canggih, serba moden ni tuan-tuan, pesanan ulama-ulama masa kini, jangan tinggalkan teknologi itu. Teknologi jangan kita tinggalkan. Gunakan teknologi itu baik-baik. Facebooknya, Twitternya, YouTubenya, blognya, emailnya, apa saja gunakan. Sebab kata Dr. Yusof Qaradawi, setiap apa yang kamu postkan dekat wall kamu dalam Facebook yang baik, kamu akan dapat pahala. Tapi kalau kamu post yang tak baik, kamu akan dapat dosa. Bukannya ada modal apa-apa pun. Tulis je azan maghrib sedang berkumandang, full stop, dah. Tak kira bila orang baca, dah maghrib ni berhenti kejap, tak pasal dapat pahala kawan tu. Mudah sangat. Kalau hantar yang baik macam tu dapat pahala. Kalau hantar inilah tarian Gangnam, habis. Memang jahanam lepas tu. Tambah pula belakang dia janji dicepati, ditepati. Jadi tuan-tuan, apa pun kita postkan yang elok, yang baik-baik. Postkan jadual kuliah, hadis Nabi, ayat Quran, peringatan-peringatan kan. Yang elok-elok kita postkan, insya-Allah ada pahala di sisi Allah. Jadi gunakan teknologi. Sebab saya dah kata dah dulu, sebelum ni banyak kali saya sebut, kita nak kejar teknologi itu tak sempat. Kan, kita nak mengejar teknologi ini tak sempat. Terlalu laju. Laju sangat. Dia keluar macam-macam tuan. Yang iPhone 5 dah keluar, Yang 4 pun tak habis kajian lagi, 4S, Dia keluar yang 5 pula, kan? Yang Samsung pun sama, Apple pun sama, semua bersaing selaju-laju. Tak sempat dah nak kejar, duit tak cukup nak beli, tak sempat nak kejar,
Ada je kepala otak dia nak masukkan teknologi yang lagi canggih, lagi hebat, lagi laju, lagi hebat, bersaing. Jadi kalau kita tak mengecapi nikmat ini, kita akan tinggal dari sudut maklumat semasa. Jadi sebab itu tuan-tuan, nak rasa nikmat dunia atas dunia. Nak rasa nikmat dunia tu atas dunia lah. Akhirat belum tahu. Kan? Kalau sebab itu saya kata dulu, kalau ada kemampuan nak rasa nikmat dunia, rasalah. Contoh kalau tuan-tuan mampu nak pakai BMW 5 series, 3 series, 7 series, silalah. Bila lagi nak rasa nikmat dunia tu kalau tak atas dunia? Kalau mampu dipersilakan, kalau tak mampu jangan. Kan? 5 series pun cukup dah. Kalau rosak 2-3 komponen aircon dia, ada anak murid saya pakai, rosak sikit komponen aircon dia tu, adalah tukar 2-3 barang kecil-kecil je. Tanya berapa? Baru 20,000 je Ustaz. 180 kan? Tu yang terbang macam kancil. Jadi tuan-tuan, kalau ada kemampuan dunia, rasalah. Bila lagi nak rasa? Jadi sebab itu, tapi ada juga orang macam saya sebut dulu, ada orang mampu tapi dia tak nak, dia tak layan sangatlah dunia ni, biasa je pada dia. Telefon orang pakai dah canggih-canggih, slide semua pakai jari, dia biasa je 3210. Ikat getah Nokia. Gaji 10,000 sebulan, tuan jangan gelak-gelak tuan, saya cakap betul ni. Saya jumpa orang tu. Saya bukan sinilah, orang lain, tempat lain, negeri lain. Orang dah slide canggih kan, tak ada apa, semua touchscreen. Kamera canggih-canggih, dia tak 32 tok 3210, 32 sekupang. Kerja hebat, supervisor. Kereta wira buruk je, pintu pun dah berkarat. Bila kita nasihat, tuan kerja supervisor, tuan tukar kereta baru, gaji 10,000 sebulan, mampu nak tukar Toyota ke Honda ke, tukarlah. Jawapan tu jawapan wali tuan kan. Bila kita tegur gitu, dia kata, Ustaz, saya tukar kereta apa pun tayar 4 juga. Tak boleh cakap apa. Tu yang kata jawapan wali tu. Saya tukar Mercedes 320 pun 4 juga tayar macam Wira saya. Apa beza Ustaz? Beza ke Wira je. Kan? Tak boleh cakap apa lah tuan. Itu memang wali-wali lah. Ada orang macam tu tapi tak ramai. Ada. Bulan depan saya rasa kalau jadi saya pergi haji, bulan depan memang tak ada lah. Sebab tadi pun siang saya dengan Ustaz Saluddin baru pergi buat visa, untuk buat medical check up untuk visa haji. Sebab kami baru dapat kota ni lah, kota pekerja. Mungkin tukang masak ke, pengembala kambing ke, tak tahu lagi lah. Sebab kota tu kota pekerja kan. Tapi tarikh terbang tak tahu bila, tapi baru buat medical check up di Hospital Tawakal tadi. Tapi bulan depan saya tak pasti lagi. Kalau jadi saya pergi haji, tak dapatlah rasanya kot. Tapi kalau tak jadi, insya-Allah adalah. Baik, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah merahmati majlis kita pada malam ini. Yang baik, yang benar itu daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Dan sebelum saya tangguhkan majlis, ada satu pengumuman yang saya nak kongsikan. Malam ni saya bawa sikit jualan lah macam biasa. Ada madu terapi Quran tu. Kemudian ada produk baru yang saya bawa lah. Mungkin ustaz lain ada bawa, saya tak tahulah. Produk Muslim yang Koko Tamar tu. Koko Tamar ni dia macam, dia boleh saing dengan Milo lah. Dia macam Milo juga, tapi dia ada campuran tamar. Adalah khasiat dia. Termasuk ada kopi, dia panggil kopi Arabica, kopi Arab. Untuk lelaki ada, untuk perempuan pun ada. Itu je lah, yang lain tak ada apa lah. Semua barang tu ada dalam bonet kereta saya. Nanti saya buka bonet saja, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama' marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.